Semua yang bernyawa pasti akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Tuhan yang satu. Pada waktu itu, walaupun jasad sudah tidak mampu bergerak, tetapi sebenarnya roh akan terus melalui perjalanan menuju ke suatu masa yang paling penting dalam kehidupan. Apa yang dihisap hanyalah amalan Anda ketika masih hidup di dunia. Setelah kembalinya jasad ke tanah, maka sekiranya berjaya melalui alam barzakh dengan berada di dalam taman-taman syurga, maka ia merupakan satu kenikmatan. Tetapi sebaliknya, jika kematian bagi hamba Allah tersebut penuh dengan fitnah dan azab, maka mereka akan menjadi manusia yang penuh dengan kekecewaan. Ketika jasad telah dimasukkan ke tanah, pada malam pertama ketika berada di alam barzakh, jasad akan mulai membusuk, dan bahagian badan yang pertama mengalaminya ialah di bahagian perut dan kemaluan. Kemudian jasad akan mula berubah warna menjadi hijau dan cenderung menjadi lebih gelap. Malam berikutnya, seluruh organ dalaman seperti paru-paru, hati dan limpa mula menjadi busuk. Pada malam ketiga berada di dalam barzakh, segala lendiran dan cecair akan mula keluar dari mata dan telinga, malah jasad akan semakin berbau busuk, sehinggalah tiba hari ke-7 hingga ke-10, tubuh membengkak dan sangat busuk, serta mula didatangi ulat-ulat. Setelah 2 minggu, jasad dipenuhi ulat-ulat dan dimakan cacing. Dalam tempoh 6 bulan, sudah tiada lagi segala isi dan daging, yang tinggal hanyalah tulang dan rangka pada jasad. Walaupun begitu, para nabi, syuhada, dan orang-orang yang soleh, termasuk di kalangan mereka yang menghafaz Al-Quran, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dari hari pertama sejak diturunkan jasad ke liang lahat, setiap roh akan melalui suasana yang berbeza di antara satu sama lain, bergantung kepada amalannya ketika hidup di dunia dahulu. Sebagai orang mukmin, perkara pertama yang akan dilalui ialah himpitan kubur yang tidak akan ada sesiapa pun akan terlepas daripada mengalaminya. Kemudian melihat malaikat yang berwarna hitam kebiru-biruan, yaitu Munkar dan Nakir, berada di hujung kaki. Kemudian jasad mula diletakkan sama dengan tanah, dan akan kedengaran suara yang menyebut, "Selamat datang wahai hamba Allah. Kamu akan lihat bagaimana akan aku lakukan kepada kamu sebentar lagi." Kalimah ini benar-benar mengejutkan, sehingga menyebabkan kita tercari-cari dari manakah datangnya suara itu, sedangkan ia sebenarnya datang daripada tanah tempat kita disemadikan. Apabila jenazah mula ditutup, datang pula malaikat meminta si mati menulis semula amalan baik dan buruk yang telah dilakukan ketika hidup di dunia dengan menggunakan jepisan kain kafan. Lalu segala catatan itu akan digantung pada leher si mati. Setelah itu datang pula malaikat Munkar dan Nakir yang mula menghisap segala amalan solat, puasa dan zakat yang berada di sekitar si mati, untuk menghalang kedua-dua malaikat daripada memulakan sesi soal jawab kepada si mati. Tetapi hanya Al-Quran sahaja
yang mampu menjadi pelindung kepada kita pada saat itu. Berdasarkan sebuah kitab karangan Imam Qurtubi dan Imam Jalaluddin Al-Suyuti, soal jawab oleh malaikat Munkar dan Nakir adalah berbeza-beza kepada setiap manusia berdasarkan amalan ketika mereka hidup di dunia. Ada yang disoal tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sahaja, dan apabila dia mampu menjawabnya, dia akan terlepas daripada soalan-soalan yang lain. Maka dengan itu, berusahalah untuk mengenali dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beriman dengan apa yang dibawa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ditanya tentang Rasulullah dan mampu dijawab oleh si mati, lalu malaikat akan terus menunjukkan tempatnya di dalam neraka Allah. Tetapi oleh kerana Allah tetapkan hati orang-orang yang beriman dengan kata-kata yang tegas di dalam dirinya dan mampu menjawab pertanyaan daripada malaikat, lalu diperlihatkan syurga Allah dan ditukarkan tempatnya untuk berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ada juga di kalangan manusia akan disoal tentang siapakah Tuhan kamu. Apabila dijawab Allah Tuhanku, keadaan kuburnya akan terus berubah. Malah ada yang diajukan soalan yang panjang. Siapakah Tuhan kamu? Siapakah nabimu? Apakah agamamu? Di manakah kiblatmu? Dan soalan-soalan lain yang menyebabkan dia akhirnya gagal menjawab soalan-soalan tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, mereka yang banyak diajukan soalan oleh malaikat nanti, pasti dia akan diazab dan didakwa di dalam kubur sebelum diadili di padang mahsyar kelak. Walaupun ketika hidup di dunia, si mati adalah orang-orang yang sentiasa mengerjakan amalan-amalan soleh, tetapi diajukan banyak soalan oleh malaikat Munkar dan Nakir, kerana menurut Ibnu Qayyim rahimallah di dalam kitabnya Al-Ruh, ada perkara-perkara tertentu yang pernah dilakukan. Perkara pertama ialah orang yang cuai terhadap solat, menangguh-nangguhkan waktu untuk mendirikan solat atau tidak menjaga solat dengan sempurna. Kedua ialah golongan yang boleh membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkannya. Ketiga, kerana tidak memastikan dirinya suci daripada hadas kecil. Golongan keempat ialah mereka yang sentiasa berbohong. Kelima, tidak membayar zakat. Seterusnya ialah golongan yang suka membazir, memakan riba, terlibat dengan rasuah, memfitnah sesama muslim, dan tidak amanah terhadap tanggungjawab yang diberikan. Begitu dahsyat bukan? Maka bayangkan jika kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam keadaan sentiasa melakukan kemaksiatan. Sudah tentunya pada malam pertama ketika berada di alam barzakh, kita sudah tiada kekuatan dan kelebihan. Roh berada di awang-awangan, sehinggalah selesai urusan soal jawab di dalam kubur. Sesungguhnya beruntunglah jika kita mampu menjawab dengan lancar segala soalan yang diajukan. Pada ketika itulah kubur jenazah akan dilapangkan, dan sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya hidup di dunia ini adalah persinggahan sementara sebelum menuju ke alam yang abadi. Janganlah leka dengan perihal duniawi, dan sentiasalah kita untuk mempersiapkan diri dengan amal kebajikan sebagai bekalan di akhirat nanti.